Terima kasih Puan Nur Azura. Selamat petang dan selamat sejahtera semua. Terima kasih dapat bersama pada hari Jumaat ini dengan tajuk kita untuk petang ini adalah Our Values Taught of God. Sebenarnya dah lama kita selalu sebutkan perkara ini kerana 25 tahun, 30 tahun dahulu kita sebut tentang kepentingan nilai. Kita bermula berkaitan dengan bagaimana nilai merentasi kurikulum dan sebagainya. Kita tahu bahawa akhirnya apa yang masyarakat harapkan daripada sistem pendidikan adalah ahli generasi yang akan datang itu mempunyai nilai-nilai. Nilai-nilai yang terpuji yang diharapkan oleh masyarakat negara kita. So, tetapi selalu persoalannya timbul adalah adakah nilai ini perlu diajar atau adakah nilai ini perlu diperhatikan dan dihayati. Adakah nilai ini perlu diamalkan melalui penglibatan. Kita melibatkan murid dalam aktiviti dan kita harap mereka akan dapat menghayati nilai yang diamalkan melalui aktiviti itu. So perkara ini akan sentiasa dipertikaikan. Of course kalau kita fikirkan kita akan dapat kedua-dua jawapan bahawa ada yang berfikir bahawa nilai itu akor. Nak terjemahkan terus dalam bahasa Malaysia ditangkap atau ia tak sesuai tapi dihayati, boleh dilihat dan apa yang sedang berlaku maka nilai itu boleh dihayati oleh individu yang perhatikan apa yang sedang berlaku. Atau adakah nilai ini perlu disampaikan oleh guru-guru atau ibu bapa dan sebagainya. Right? So kita ada dua mazhab pemikiran di situ. Mari kita lihat the next slide. Banyak kali saya ada gunakan slide ini bahawa masyarakat bila dilihat mazhab-mazhab tentang model pemikiran pendidikan atau kurikulum dalam buku Bennett dan Licom, The Way Schools Work, dia kata pembelajaran atau kurikulum yang berbentuk social meliorist model ni mereka anggap sekolah adalah tempat untuk membetulkan gejala sosial yang berlaku di luar. Maka kalau di luar sana banyak berlaku penagihan dada dan sebagainya, maka ia menjadi kewajipan sekolah untuk membetulkan tabiat buruk ini, gejala sosial ini. Menjadi kewajipan sekolah untuk kongsi tentang bahaya dadah dan sebagainya. Itu adalah pandangan mazhab social meliorist. Saya hanya bagi satu contoh. Tapi dalam satu arti kata yang mudah, social meliorist ini dianggap pendidikan atau sekolah adalah tempat untuk membantu juga membetulkan gejala sosial. Yang kedua, mazhab kedua ialah social efficiency model. Bagi mereka, kalau seorang dah lepas pendidikan menyediakan pelajar untuk kerja bila tamat pengajian mereka, walaupun apa jua pekerjaan. So, the school must prepare people for work. So, kalau kanak-kanak atau pelajar atau remaja lepas dah habis sekolah masih lagi tak boleh dapat kerja, maka mereka anggap bahawa ada sesuatu tak kena dengan sistem pendidikan, dengan kurikulum kita. Ada yang akan sambung belajar, it's fine, pergi ke universiti. Tapi ada yang lepas SPM dah mula nak bekerja. Right? So adakah model kita atau sistem pendidikan kita atau kurikulum kita menyediakan orang untuk kerja? Yang ketiga ialah humanistic model. Yang pegang kepada model ini, masyarakat yang mengutarakan model ini atau para pendidik yang mengutarakan model humanistik, mereka anggap sekolah adalah tempat untuk penurunan nilai dari satu generasi ke generasi yang lain. So kalau nilai itu tidak
tersemadi dalam kanak-kanak, maka mereka anggap sistem pendidikan itu kurang berjaya kerana mereka mengutamakan nilai. What are the values? What are the takeaway daripada sistem pendidikan? Mazhab yang keempat ialah developmentalist model. Mereka anggap sekolah adalah tempat yang patut mengilap bakat dan kebolehan murid. Setiap murid ada kebolehan dia sendiri. Mereka unik. Setiap murid adalah unik. Ada yang boleh belajar dengan laju, ada yang sederhana, ada yang perlahan. Tapi kesemuanya patut kita yang dalam developmentalist model ini mereka anggap setiap pelajar tu boleh dibangunkan bakat dan kebolehan mereka. Dalam banyak ini kalau kita cakap tentang values taught and caught, banyak tu terkandung di bawah mazhab humanistik. Of course kalau kita teliti balik sistem pendidikan kita, keempat-empat mazhab ini atau model ini memang terwujud dalam sistem pendidikan kita. Kita mahu juga betulkan kejaran sosial, kita mahu juga sediakan remaja kita untuk kerja, kita mahu menurunkan nilai dan kita mahu juga memastikan bahawa setiap kanak-kanak boleh berkembang secara optimum. Ya, mengikut kebolehannya, bakatnya dan sebagainya. Every child can be developed. So, kita pergi ke soalannya semula, values taught and caught. Next slide, please. Kalau kita nak harapkan pendidikan manusiawi, iaitu humanism dalam diri kita, dalam generasi yang akan datang, maka pendidikan manusiawi ini penting. Dan satu daripada tunjang dalam pendidikan manusiawi ialah nilai. It's the best. We want them to have the best. Saya nak sebut tentang spanduk yang ada sebelah kanan. Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn. Bila kita melibatkan murid-murid dalam kegiatan kurikulum dan juga co-kurikulum, maka murid-murid akan dapat peluang untuk menghayati segala yang dipaparkan pada skrin. Yang paling saya utamakan dalam zaman sekarang, iaitu zaman revolusi emosi. Sebelum ini zaman revolusi maklumat, informational revolution. Dan sebelum itu revolusi industri. Tapi sekarang ialah revolusi emosi. Artinya maupun dewasa atau kanak-kanak ataupun remaja, kita sentiasa mahu empati dan simpati. So well-being masyarakat, well-being guru, well-being murid, kesejahteraan. Semua peringkat itu adalah penting. Kerana cabaran di masa ini berbeza daripada zaman dahulu. So we want to make sure kalau kita boleh jaga well-being, mungkin kita tak akan lihat banyak isu tentang kesihatan mental. So, dalam mengurus manusia, kalau saya di zaman sekarang, saya pengarah di mana-mana, saya akan pastikan saya terpaksa amalkan pendekatan kesejahteraan emosi. Dan dalam itu saya akan utamakan, kalau you lihat kotak merah dalam banyak-banyak saya paparkan di sini ialah empathy. So empathy ini perlu kita sentiasa utamakan. Dan inilah di antara banyak nilai-nilai yang kita nak utarakan dan kita nak sampaikan kepada pelajar-pelajar kita. Kalau kita sebagai guru, kalau kita sebagai ibu bapa, kita menampilkan nilai-nilai ini, nilai yang akan dibawa oleh murid-murid kita. Mari kita sama-sama lihat slide yang berikut yang ada satu video ringkas. Let me tell you something about kids these days.
爸，你看，为什么我们的环境是这样子的？ Always so curious. Always looking for answers. 走吧。你看这边还有很多。 It's a more complicated question than they think. But the answer is quite simple. It started when one person stopped caring, followed by another person, and another person, until everyone follows and does the same. 爸，如果我们2个人一起开始打扫这个村子，那其他人也会跟着做吗？ But what can one man do to fix the problem? 妈妈在家里等着，我们还是先回去布置吧。 Let alone a child. 老公，红包。哦。爸妈，我出去啦。喂。什么？快点出来，我跟你讨论东西。OK， 我们可以从这边开始，然后去这边，然后去这里。就我们2个人罢了。来看看啦。 boy 啊！哎，老婆。有看到 boy 吗？啊 boy， 不知道我。boy 啊！啊 boy， 哎，你们来了啊！ It's hard for kids to understand how difficult it is to change the world. And I'm glad they didn't. Because they helped me realize that even the good can start with one person, followed by another person and another person, until everyone follows and does the same. 爸来帮你。 So, let me tell you something about kids these days. We have a lot to learn from them when it comes to making a big difference for the world. So tuan-tuan dan puan-puan, daripada satu video itu kita dah nampak bahawa bagaimana apa yang kita lakukan di sekolah ada carry over values. Mereka akan bawa mengamalkan nilai-nilai itu bukan saja di mana mereka belajar tetapi juga di mana mereka tinggal. Because school is a microcosm of society. Kalau kita lakukan yang terbaik di sekolah, nilai-nilai itu yang akan juga dibawa ke tempat di mana murid-murid kita tinggal dan dalam masyarakat. So ini adalah satu perkara yang penting, walaupun nilai itu ada values caught or taught, kita boleh gunakan kedua-dua cara. Biar kita sebagai guru sentiasa 100%, 24/7, kita sentiasa diperhatikan oleh anak murid kita. Kita tak boleh sukar untuk kita suruh murid kita berhenti merokok kalau kita keluar saja daripada kawasan sekolah dan kita merokok. Lepas tu kita nak kata tentang bahaya rokok dan sebagainya, mereka susah nak percaya. So kita kena menjadi teladan yang terbaik untuk murid-murid kita. Kerana orang kita selalu fikirkan bahawa saya seorang guru biasa, saya bukan pemimpin, biarlah pemimpin yang tunjuk teladan yang terbaik. Tidak. Seorang guru yang berdiri di depan kelas itu dia memang sememangnya dia pemimpin. Dan sentiasa murid akan nak melihat kepada guru sebagai dia punya contoh, sebagai teladan dia. So kita tak ada pilihan ya.
Kita tak ada pilihan, we must always be at our best supaya murid bawa nilai-nilai yang kita tunjukkan, yang kita pamerkan. Dan juga rakan-rakan, ya. Saya akan akhir dengan contoh ni. Tahun 2007 atau 2008 melawat sebuah sekolah dekat Machang, Kelantan. Dan guru besar tu beritahu saya, dia kata, Dr. Mahinda, kalau you boleh nampak sampah di sekolah saya, you boleh pungut dan bagi pada saya. Sekolah rendah, dan sememangnya tak ada sampah langsung. Can you imagine dengan adanya murid darjah 1 dan tak ada yang buang sampah. Dia boleh budayakan nilai tersebut. Dan nilai itu berkekal. So tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Saya akhiri dengan satu kata hikmah yang saya rasa penting, bahawa it is easier to build strong children than to fix broken adults. It is easier to build strong children than to fix broken adults. So, kita bagi yang terbaik kerana mereka lah generasi yang akan datang. So, bagi yang terbaik, bina karakter mereka, bina nilai sasiah, adab dan sebagainya. Bahasa yang terbaik, bahasa yang terpuji. So, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai pihak, daripada buku, majalah dan sebagainya. So, sama-sama kita menerokai buku dan bacaan kerana reading is thinking. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya.